Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari ini kita sambung kepada 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. So seperti yang kita tahu, tenaga itu tidak boleh berubah. Maafkan saya. Tenaga itu tidak boleh dicipta ataupun tidak boleh dimusnahkan. Tenaga itu hanya boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. So dalam proses perubahan tenaga ini, jumlah tenaga sebelum perubahan secara konsepnya adalah sama dengan jumlah tenaga selepas perubahan. So dengan itu, tenaga itu dikatakan terabadi. So menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Dia boleh berubah bentuk. Kita lihat kepada contoh-contoh tenaga itu berubah bentuk. So contoh melibatkan perubahan tenaga, iaitu yang pertama adalah ayunan bandul ringkas. So untuk ayunan bandul ringkas, apabila bandul itu dinaikkan pada kedudukan A, bandul itu mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum. So apabila dia dilepaskan, tenaga keupayaan graviti itu akan berubah kepada tenaga kinetik. So apabila tiba di kedudukan B, iaitu di bawah ni, dia akan mencapai tenaga kinetik maksimum, iaitu kelajuannya maksimum. Selepas itu bandul B ni tidak akan berhenti di B, dia akan meneruskan ke titik C. So kelajuan di C ni dia akan berubah kepada tenaga, dia akan bertambah tenaga keupayaan gravitinya. Situ apabila sampai di titik C, tenaga kinetik itu akan habis, manakala tenaga keupayaan gravitinya akan meningkat kepada maksimum. So ini adalah contoh yang kedua, iaitu regangan spring berbeban. So apabila kedudukan spring ni, dia akan ditarik pada kedudukan A. So spring akan diregang, dia akan mempunyai tenaga keupayaan kenyal yang maksimum. So apabila beban itu dilepaskan, spring akan menarik beban ke B, iaitu pada kedudukan asal tadi. So tenaga keupayaan kenyal mula berubah kepada tenaga kinetik apabila beban itu mula bergerak naik. So pada titik B tadi, kelajuan beban adalah pada tahap maksimum. Jadi tenaga kinetiknya adalah maksimum di titik B, ya. So beban akan terus bergerak naik ke kedudukan C, di mana kedudukan C ini tenaga kinetik dia akan berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. So apabila di C, beban itu bila berhenti, tenaga kinetiknya berubah kepada sifar, kerana dia berubah daripada tenaga keupayaan kinetik tadi kepada tenaga keupayaan graviti. So dia akan berubah macam tu. So situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga ini, sebagai contoh, seorang kanak-kanak bermain buaian. So buaian ni dia menggunakan konsep pendulum juga yang pertama tadi. So kita tengok kedudukan A tadi. So pada kedudukan A ni, kanak-kanak tadi mempunyai tenaga keupayaan graviti, tetapi tiada tenaga kinetik. So apabila dia mula bergerak daripada kedudukan A ke B, dia tenaga kinetik akan terhasil kerana dia bergerak. Dan tenaga kinetik yang maksimum adalah pada kedudukan B tadi. Dan di kedudukan C, daripada B ke C tu, dia berubah, dia akan bertambah tenaga keupayaan gravitinya daripada jarak B ke C tu. Dan apabila sampai di C, dia akan berhenti. So pada titik saat berhenti itu, tenaga kinetik berubah menjadi sifar, manakala tenaga keupayaan gravitinya akan menjadi maksimum kembali.
Okey, yang kedua adalah permainan roller coaster di taman tema. So bagi yang ada pengalaman menaiki roller coaster ni dia tidak menggunakan uh, sepenuhnya macam dia ditarik naik ke atas, uh, tetapi apabila dia turun dia tidak menggunakan sebarang bantuan kecuali tenaga keupayaan graviti yang diterima pada awal bukit yang pertama tu. Selepas tu dilepaskan hanya menggunakan tenaga kinetik sahaja. So pada kedudukan tinggi, roller coaster biasanya bergerak perlahan kerana tenaga kinetik yang sedikit tetapi tenaga keupayaan graviti yang banyak. So apabila dia menggelongsor menuruni landasannya, so tenaga keupayaan graviti bertukar kepada tenaga kinetik. So itu adalah punca kenapa roller coaster ini boleh bergerak laju menuruni landasan. Okey, yang ketiga adalah apabila objek itu jatuh pada satu ketinggian. Macam musim sekarang adalah musim, ini contoh apple, tapi kita ambil contoh buah durian lah. Sekarang buah durian kan, musim buah durian. So apabila sesuatu objek jatuh daripada suatu ketinggian, so tenaga keupayaan graviti dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Sebagai contoh, buah durian yang berada di atas pokok mempunyai tenaga keupayaan graviti. So apabila jatuh, so tenaga keupayaan graviti tadi bertukar kepada tenaga kinetik dan buah durian tu akan jatuh ke bawah. Okey, seterusnya adalah pistol mainan yang ditembak. So apabila peluru pistol mainan itu dimasukkan, so spring berada di dalam pistol akan dimampatkan. So spring yang termampat tadi mempunyai tenaga keupayaan kenyal. So apabila peluru itu ditembak keluar, spring yang dilepaskan lalu menolak peluru tadi keluar dan tenaga keupayaan kenyal tadi akan bertukar kepada tenaga kinetik yang membolehkan peluru itu keluar daripada pistol. Okey, kita lihat kepada contoh. So sebiji batu dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Hitung laju batu sejurus batu itu sampai di lantai. So penjatuhan gravitinya adalah 10 meter sesaat prosedur. So penyelesaiannya adalah tenaga keupayaan graviti akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. So tenaga keupayaan graviti bersamaan dengan tenaga kinetik. Itu teori keabadian tenaga. So tenaga yang sama mempunyai nilai yang sama. So menggunakan formula yang kita belajar, tenaga keupayaan graviti adalah mgh bersamaan dengan tenaga kinetik. So formula untuk tenaga kinetik adalah 1/2 mv/2. So menggunakan formula ini, so kita akan dapat cari kelajuan. Sebagai contoh, m darab dengan 10 darab dengan 5. So 1/2 mv/2. So kita masukkan maklumat di sini. So hasil daripada maklumat itu, so kita akan dapat v/2 sama dengan 100. So v adalah bukan v/2, v adalah 10 ms meter sesaat. Okey, so contoh yang seterusnya adalah sebiji bola yang berjisim 200 gram diletakkan di atas satu spring termampat. So spring tersebut kemudiannya dilepaskan dan bola itu melantun ke atas. So seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, so spring ini termampat mempunyai 10 joule tenaga keupayaan kenyal. So hitung kelajuan bola sebaik saja bola itu melantun ke atas, dan yang kedua hitung ketinggian yang dapat dicapai bola itu pada kedudukan ia dilepaskan. So penjatuhan graviti tadi 10 ms/2 lah. So menggunakan formula iaitu tenaga keupayaan kenyal bersama dengan tenaga kinetik. So, tenaga keupayaan kenyal tadi 10. So 1/2 mv/2. So kita ada
0.2. So daripada situ kita akan dapat 100 V sama dengan 10 meter sesaat. So B tadi adalah tenaga kebayan kejam bertukar kepada tenaga kebayan graviti. So caranya kita cari H, kita nak cari H. So 10 bersama dengan mgh. So 0.2 darab 10 darab H. So H kita dapat 5 meter. Okey, ini soalan yang kebat. Okey, rajah di bawah menunjukkan saya dua buah kereta sorong, satu bahagian yang berkarat, satu lagi bahagian yang baru. So yang berkarat itu adalah kereta sorong P, manakala kereta sorong Q yang berkarat. So pekerja pembinaan menggunakan kedua-dua kereta sorong ini untuk memindahkan 20 kg pasir. So kereta sorong manakah yang memerlukan kuasa yang lebih tinggi untuk memindahkan pasir tersebut? Jelaskan jawapan anda di A1. Dan yang ketiga, berikan satu cara mengurangkan kuasa untuk memindahkan pasir yang serupa menggunakan kereta sorong di A1. Okay. B, kereta tersebut menggunakan daya 150 Newton untuk memindahkan pasir tersebut dalam masa 50 saat. Hitung kuasa yang digunakan. So menggunakan maklumat yang kita ada, so kita dapat jawapan untuk satu A1. Pastilah kereta sorong P kerana bahagian kereta sorong P yang berkarat memberikan geseran yang lebih besar. So caranya, kalau kita nak menggunakan bahagian ataupun kereta sorong yang sama, so kita boleh meletakkan minyak pada bahagian yang berkarat untuk mengurangkan geserannya. So B, kerja yang dilakukan adalah 150 Newton darab dengan 20 meter jaraknya, iaitu kita akan dapat 3000 Joule ataupun 3 kilojoule. So kuasanya adalah 3000 Joule akan bagi dengan 50 saat. So kita akan dapat 60 watt. So terima kasih atas perhatian. So kita akan jumpa lagi pada topik yang seterusnya. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.